أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية السلام كلامة مباركة وفضيلة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله ونصلي على رسول الله مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam kita, seterusnya yang turut bersama dengan kita pada malam ini, pengerusi majlis iaitu Tuan DO kita Majlis Daerah Kuala Kangsar, seterusnya Jawatankuasa Masjid Tuan Bilal, Jawatankuasa Muslimin Muslimat Ahli Qaryah Masjid Daerah Kuala Kangsar yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali lagi Allah Ta'ala telah memberikan kita nikmat, peluang, ruang dan kesempatan untuk kita berhimpun di dalam sebuah rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kenikmatan untuk berada dalam rumah Allah Ta'ala ini tidak semua orang dapat walaupun berada di hadapan mata. Malam ini sahaja di Kuala Kangsar ramai manusia, ramai orang yang berada di sini yang beragama Islam, yang sama-sama dengan kita berbuka puasa sebentar tadi, tapi Allah hanya tak pilih kita sahaja untuk berada di sini di dalam masjid yang serba indah ini. Alhamdulillah, nikmat ini kita sama-sama syukuri, kerana besar kemungkinan nikmat ini tidak mungkin dapat dirasai oleh sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita daripada di luar sana, sama ada di luar kawasan Kuala Kangsar ini ataupun di luar negara. Ikhwah sekalian, ibu-ibu dan ayah sekalian, nama saya Muhammad Hakim bin Muhammad Noor. Saya sebelum ini saya datang daripada Melaka. Isteri saya kerja di Melaka, saya menetap di sana. Dan tengah hari tadi sebelum saya sampai di Kuala Kangsar, saya singgah di Kuala Lumpur. Bukan untuk membeli belah di Sogok ataupun Jalan Tak. Dia kata 10 malam terakhir ni Lailatul Qadar turun di Kuala Lumpur, orang kata. Bukan Lailatul Qadar, itu Lailatul Qamdar nama itu, turun harga barang dan sebagainya. Tidak, saya bukan ke sana untuk tujuan beli barang, walaupun di sana harganya sudah turun banyak, pakaiannya dengan kuih rayanya. Tetapi apa yang saya pergi adalah sebuah himpunan bersama dengan seluruh umat Islam di ibu negara kita berhimpun. Saya solat Jumaat tadi di Masjid Tabung Haji, dan segelintir kawan-kawan saya, sahabat saya, ada yang solat di Masjid Suria KLCC, ada juga yang solat di Masjid Negara. Apa tujuan kami berada di sana? Kami di sana sekadar untuk menunjukkan rasa kebersamaan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di sebuah negara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam dunia ini ada ratusan negara, banyak sungguh negara, tetapi tak banyak negara yang menjadi penceritaannya dalam Al-Quran Al-Karim. Kalaupun ada negara-negara yang disebutkan seperti Madian, telah pun tiada. Negara-negara yang berada di zaman pemerintahan kaum Ad, Samud, telah pun tiada. Tapi sebuah negara yang masih wujud sehingga hari ini, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, iaitu yang kita kenali hari ini sebagai sebuah negara Palestin. Di sana Allahu Akbar, ribuan, kalau tidak keterlaluan hampir puluhan ribu turut bersama kami di sana untuk menyatakan sesuatu yang terpendam di dalam hati hasrat umat Islam seluruh dunia, terutamanya di Malaysia ini, iaitu membantah kekejaman Zionis Israel kepada serangan di Palestin. Ikhwah sekalian, yang menariknya, hari semalam, kalau kita tengok kalender hari ini, dah masuk ke dalam 10 malam terakhir. Hari ini dah masuk 21. Selepas tarawih ini dah masuk 21 Ramadan. Tahun ni kita Ramadan berapa kali? Berapa hari? 29 kan? Nah, kita kira lah, nak raya punya pasal kan? 29 Ramadan. Kawan-kawan saya kat Indonesia ada yang nak raya sehari lebih awal. Dia punya calculationnya macam tu. Tapi ceritanya
Yang pelik dan ajaibnya, pada waktu 10 malam terakhir ini berlaku peristiwa yang sungguh-sungguh sepatutnya kita baca dalam Al-Quran Al-Karim, yang saya percaya ramai pentazkirah sebelum ini ada sebut dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairu min alfi syahr, tentang bahawa diturunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar. Dan apakah itu malam Lailatul Qadar? Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar ini adalah di malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Semua orang tahu. Saya tak nak kupas panjang malam ni, walaupun tajuk pada malam ini berkisar tentang nuzul Quran. Tapi yang saya nak kupas lebih lanjut pada malam ni, insya-Allah sebagai satu perkongsian, satu pemikiran dan tindakan kita bersama, apabila umat Islam pada hari ini di 10 malam akhir ini, kita di seluruh dunia, kebiasaan tahun-tahun rutin kita adalah untuk pergi memperbanyakkan ibadah-ibadah kita untuk mengejar Lailatul Qadar yang dikhabarkan oleh para ulama berada di 10 malam terakhir. Sahabat-sahabat kita di Palestin pada 10 malam terakhir dikejutkan dengan berita berlakunya penyerangan secara tentera darat pula. Sebelum ini, hari ini sudah masuk hari ke-11, serangan secara mengejut, serangan secara tiba-tiba di saat umat Islam sedang seronok menonton bola sepak. Ingat lagi World Cup hari itu, kita semua tengah seronok tengok Brazil kena belasah 7-1 malam tu. Di malam keseronokan kita, teralih tumpuan kita ke World Cup sekejap, tiba-tiba malam itu berlaku letupan bom yang begitu banyak di negara Islam Palestin. Malam yang semalam juga, dikala umat Islam sedang sibuk untuk sama-sama menyambut 10 malam terakhir, kita dikejutkan dengan berita terlebih awal, iaitu sebuah pesawat milik negara Malaysia, MH17. Tidak kurang sedih kita dengan berita Palestin, tidak kurang sedih kita dengan berita kehilangan MH370. Kita dikejutkan lagi dengan berita kehilangan sebuah pesawat MH17 dengan keadaan yang cukup menyayatkan hati, ditembak jatuh. Meninggalnya manusia-manusia dalam pesawat itu termasuklah rakyat Malaysia yang beragama Islam. Dalam keadaan kesedihan kita, teralih tumpuan kita sebentar melihat peristiwa yang berlaku di Ukraine, tiba-tiba berlaku lagi satu operasi besar-besaran tentera darat Israel yang berlaku. Satu demi satu bencana yang berlaku depan mata kita. Ini menyebabkan saya terfikir sepanjang perjalanan saya daripada KL ke sini ke Kuala Kangsar, apa yang saya perlu kongsikan pada malam ini untuk jadikan pengajaran kita bersama. Apa yang perlu saya kongsikan? Yang saya fikir, kalau boleh bukan malam ini kita dengar, kita balik tak ada tindakan, tak nak macam tu. Kita dengar, kita fikir dan kita ada tindakan sesuatu. Apa yang perlu kita buat? Ikhwah sekalian, bila kita lihat balik dalam Al-Quran Al-Karim yang sepatutnya menjadi topik utama perbincangan kita, kita lihat di sana Allah Ta'ala telah pun memberikan kepada kita beberapa petanda-petanda yang sangat besar untuk kita lihat bersama. Antaranya yang saya percaya, yang saya nak bawa pada malam ini sebagai satu peringatan besar bahawa Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang-orang Nasrani, Kristian dan juga orang Yahudi, Zionis ini kepada kita umat Islam hinggalah kita semua akan ikut ajaran dan cara hidup mereka. Ibu-ibu, ayah-ayah ni kasih Allah Ta'ala sekalian, kita melihat apa yang berlaku peperangan itu benda yang besar di luar negara. Tetapi yang lebih sedih sekali, peperangan ini sebenarnya sudah pun berada di dalam negara kita, Malaysia. Peperangan yang kita lihat berlaku, kematian yang berada di Palestin, kita melihat kanak-kanak dibunuh, wanita dibunuh, orang tua dibunuh, orang yang tidak bermaya dibunuh, tercabut tangan, terkeluar isi perut. Kita sedih melihat depan mata berlaku peperangan di negara Islam Palestin. Tetapi dalam pada masa yang sama, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan sekalian, sebenarnya negara kita sudah pun diserang sejak sekian lama. Peperangan telah pun berlaku di negara Malaysia ini. Ini bukan teori konspirasi pula nak cerita malam ni. Oh, ni ada ejen menyusup dekat Sabah ke tak? Bukan saya nak cerita tentang perkara peperangan yang di segi sudut itu. Yang berlaku adalah peperangan dari sudut pemikiran uswatul fiqh.
Ikhwas sekalian, baru ni saya berbuka puasa. Saya kebetulan merupakan seorang motivator di sebuah syarikat motivasi. Saya sendiri kendalikan. Saya sering dijemput pergi ke sekolah-sekolah. Baru ni saya dijemput buka berpuasa di satu sebuah rumah tunas bakti yang menempatkan pelajar-pelajar muslimat perempuan yang bermasalah. Antaranya salah seorang yang terlibat dengan kes gadis Pailang yang kita dengar dekat dalam berita, kita lihat dekat televisyen, yang mana gadis 3 orang belasah budak perempuan dengan sesuka hati, tendang, tumbuk, tarik muka, cakar muka. Saya jumpa dengan pelajar-pelajar ini, dan bukan sekadar itu, di pelajar sekolah ini, hampir seluruh tempat saya pergi, saya berjumpa dengan ramainya anak-anak kita, remaja-remaja kita. Saya bersembang dengan mereka, saya bergaul dengan mereka. Subhanallah, ibu-ibu, ayah-ayahnya yang berada di masjid hari ini, saya nak beritahu, Malaysia dalam keadaan yang sangat tenang. Kenapa saya katakan Malaysia dalam keadaan sangat tenang? Ramainya anak-anak kita, remaja di luar sana, apabila saya tanyakan tentang perkara-perkara asas tentang solat, saya tanyakan tentang bacaan-bacaan dalam solat, rukun-rukun solat yang wajib, umpamanya bacaan tahiyat akhir, Allahu Akbar, hampir saja 9/10 remaja yang saya temui tidak boleh membaca tahiyat akhir dengan baik, dengan betul. Dan hampir majoriti bila saya tanyakan pula tentang bacaan doa kunut, Allahu Akbar, lintang pukang tidak boleh baca dengan baik. Begitu juga bila saya uji bacaan surah Al-Fatihah, saya dengar sendiri, adik-adik ini menitik air mata saya. Lihat, inilah remaja depan saya yang beragama Islam, yang merupakan anak-anak kita. Bila sebut tentang agama Islam, mereka indah tak indah. Saya paling sedih, kenapa jadi macam ni? Mak dan ayah di rumah bagaimana? Jawapan yang cukup mengejutkan yang saya nak kongsikan pada malam ini, mak dan ayahnya di rumah pun sama dengan mereka tidak kerjakan solat. Mak dan ayah sibuk buat apa, dek? Jawapannya tak benda yang mustahil. Jawapannya, mak ayah saya sibuk tengok kilauan emas, kata dia. Allahu Rabbi. Saya pernah lihat satu rancangan bintang kecil dan juga Akademi Fantasia, seorang ibu dan ayah menangis menitikkan air mata. Kenapa? Kerana anaknya tidak diterima masuk ke dalam rancangan hiburan. Allahu Rabbi. Rupanya rakyat negara kita sudah semakin hari semakin jauh dengan Islam. Tak peliklah bila mana peristiwa yang berlaku satu demi satu peristiwa berlaku di Malaysia ini. Musibah menimpa dalam banyak-banyak negara yang ada di dunia ini. Mengapakah Malaysia menjadi satu demi satu? Allah Ta'ala tarik nikmat kita, hilangnya kapal terbang MH370, berlakunya peristiwa penembakan MH17, berlakunya peristiwa sedih adik Firdaus yang kehilangan, yang tidak mampu, yang dikejutkan dengan bagaimanakah emaknya membiarkan dalam keadaan kering, tidak ada makanan dan minuman. Kita dikejutkan dengan berita penculikan berada di Sabah. Kita dikejutkan banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di Malaysia ini. Tak peliklah bila kita periksa semula ramai orang Islam tapi tidak mengamalkan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Masa kita sudah tidak banyak. Kita lihat dalam perhimpunan kita, kita sebut dalam perhimpunan kita, dalam percakapan kita, kita benci dengan Yahudi, kita benci dengan Zionis, tetapi kita ikut cara hidup dia. Kita makan lagi makanan yang dibuat oleh syarikat-syarikat yang menyumbang kepada Yahudi. Kita pergi lagi ke McDonald, kita pergi lagi ke Starbucks. Allahu Rabbi. Kenapa? Kerana di dalam diri kita tidak merasa kepentingan untuk berpegang kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Apakah dia ajaran Islam yang sebenarnya, teman-teman, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi? Tidak lain tidak bukan taraktu fikum amrani lan tadillu ma tamassatum bihi abada. Kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah. Hari ini kita tak nak cerita sejarah nuzul Quran ni, 7 Ramadan ke 24 Ramadan ke,
Turun bila ke? Masa perang Badar turun ke? Masa Gua Hira ke? Kita nak cerita tentang itu. Kita nak cerita kita amalkan ataupun tidak tentang Al-Quran ini. Baru-baru ni kita semua terkejut dengan video viral seorang budak kecil berumur 5 tahun sudah pun hampir menghafal 29 juzuk, 30 juzuk Al-Quran. Kita semua seronok tengok dengan adik hafiz daripada Indonesia ini. Subhanallah, seronok kita lihat orang budak sekecil itu boleh menghafaz Al-Quran. Cuba tanyakan kepada kita punya anak dan keluarga kita, berapa ramai di kalangan mereka benar-benar menghafaz Al-Quran? Berapa ramai di kalangan ahli keluarga kita yang benar-benar setiap hari membaca Al-Quran? Sedangkan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini satu-satunya mukjizat yang kekal hingga hari ini. Mukjizat Nabi-Nabi yang lain sudah tidak ada lagi. Mukjizat Nabi antaranya lain membelah bulan, kita tak dapat lihat lagi. Mukjizat Nabi yang lain antaranya terpancarnya air daripada jari, kita tak dapat lihat lagi. Mukjizat Nabi bila dia cedokkan makanan daripada sebuah kuali yang berisi kuah daging kambing, tidak luak kuah itu walaupun 1000 orang makan, sudah tak dapat kita lihat lagi. Satu lagi mukjizat yang ditinggalkan kepada kita, bukan sekadar kita dapat lihat, kita dapat sentuh, kita dapat pegang dan kita dapat baca, iaitu Al-Quran. Al-Quran ini bila ada di dada kita, Allah Ta'ala akan muliakan kita. Kalaupun orang tidak kenal kita, tapi kira kita menghafaz Al-Quran, Allah Ta'ala akan muliakan kita darjat. Bukti terbaru, seorang adik yang berusia 16 tahun, ibu-ibu, ayah-ayah, yang datang daripada selatan Thailand untuk melaksanakan gerak kerja dakwah, tiba-tiba pasportnya telah habis dan dibawa masuk ke dalam jel, penjara. Kita semua tengok video ini. Seorang budak ini dimasuk dalam penjara. Warden penjara cari siapa di kalangan tahanan imigresen ini yang boleh memimpin solat tarawih. Budak ini baca bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dihafaz. Allahu Rabbi. Bila budak ini baca sahaja, terus menangis dan menggeletar setiap orang yang mendengar dan melihat bacaan yang dibaca oleh seorang budak yang di dalam penjara ini, seolah-olah mengingatkan kita kepada peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam yang berdakwah dalam penjara dan menyedarkan ramai orang dalam penjara. Kerana Al-Quran yang dibacakan oleh budak ini, ramai orang-orang dalam penjara tersebut mahu mempelajari dan mendekati Islam. Budak yang tak dikenali itu kini menjadi perhatian negara kita. Berapa ramai orang berpusu-pusu nak ambil dia menjadi anak angkat. Betapa ramai orang berpusu-pusu nak bantu selesaikan masalah dia. Kerana apa? Apa kelebihan yang ada pada budak ini? Namanya pun kita tidak tahu. Tetapi Allah Ta'ala muliakannya kerana Al-Quran yang ada dalam dadanya. Ibu-ibu kita sudah banyak berdosa, ayah-ayah kita sudah banyak berdosa. Kita telah lama tinggalkan Al-Quran itu sepi. Kita hanya baca Al-Quran setahun sekali semasa dalam bulan Ramadan ini saja. Allahu Rabbi, banyaknya dosa kita. Cuba kita lihat ahli keluarga kita. Siapakah yang merupakan ahli Al-Quran, yang sentiasa mendampingi Al-Quran, yang sentiasa membaca Al-Quran? Ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, sekarang ini di akhir zaman sudah pun banyak berlaku peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Masya Allah, Nabi SAW telah ingatkan kita banyak sangat tanda-tanda akhir zaman. Terlalu banyak tanda-tanda akhir zaman ini. Antaranya anak melawan ibu bapa. Saya nak tanya pada hadirin hadirat sekalian, dah berlaku ataupun belum anak lawan mak ayah ni tuan-tuan sekalian? Sudah. Saya nak tanya lagi kepada tuan-tuan sekalian, adakah zina berluasa pada hari ini tuan-tuan? Sudah, ini tanda akhir zaman. Saya nak tanya lagi pada tuan-tuan yang mulia, adakah masjid-masjid dibiarkan sepi pada hari ini tuan-tuan? Iya, sudah banyak tanda-tanda akhir zaman. Apa yang berlaku akhir zaman ini? Akan keluarlah satu makhluk yang Allah Ta'ala sengaja cipta untuk menjadi ujian kepada kita semua. Yang makhluk ini dinamakan sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Ad-Dajjal apabila keluar, apa yang akan dibuatnya? Dia akan memberikan kepada kita ujian yang sangat besar. Apa yang berlaku adalah apa yang berlaku adalah hadis-hadis yang sahih menceritakan bahawa Al-Masih Dajjal apabila turunnya kemarau yang sangat panjang,
kemarau yang sangat panjang kepada seluruh tempat di seluruh dunia. Baru-baru ni saya baca banyak kertas akhbar, saya baca di internet, saya baca di laporan daripada Jabatan Kaji Cuaca negara kita, Allahu Akbar, akan mengalami satu fenomena kemarau yang akan berpanjangan lebih teruk daripada apa yang kita pernah alami sebelum ini. Kita namakannya sebagai El Nino. Allahu alam, saya tak tahu apa yang akan berlaku, tapi semasa peristiwa akhir zaman yang Allah Ta'ala ceritakan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Dajjal datang ketika umat Islam, ketika manusia sudah dalam keadaan kemarau, tidak ada air. Bayangkan kita tidak mandi sehari, seminggu, sebulan, apa perasaan kita? Nak buang air, tak ada air, rasa apa? Rasa nak marah aja, rasa nak cari steering lock je, ketuk-ketuk orang, rasa geram je rasanya. Tidak bermaksudkan sesiapa, sebab tak ada main, tak ada air, tak ada kemudahan. Bayangkan berbulan-bulan lamanya keadaan begitu. Dajjal akan turun dalam keadaan umat masih dalam keadaan begitu. Apa yang dia buat? Dia kata dia akan bawa di dalam kuasa yang ada pada dia, dia akan turunkan hujan tempat yang mahu menerima beriman dengan. Dan pada waktu itu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam, umat Islam, orang-orang Islam yang tidak kuat pegangan akan terus beriman dengan Al-Masih Ad-Dajjal ini, yang pada waktu itu dibawakan syurga. Pada penglihatan kita adalah syurga, dan siapa-siapa saja yang menerima syurga itu sebenarnya di belakangnya itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dibawakan juga neraka yang pada pandang kita adalah neraka, tapi sebenarnya barang siapa yang memilih itu merupakan Allah Ta'ala telah menjadikannya penghuni kepada syurga Allah. Kita minta sangat jauh daripada ujian fitnah Dajjal ini kerana terlalu besar ujiannya. Dia akan masuk ke dalam semua negeri-negeri umat Islam, dan Dajjal ini akan terus menyesatkan kita semua. Hanya orang-orang tertentu saja yang selamat. Siapakah dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu orang-orang yang sentiasa membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, dan juga orang-orang yang membaca dan menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Nah, penyelamat kita di akhir zaman ini adalah Al-Quranul Karim. Tapi mengapa kita masih lagi hari ini tidak lagi membaca Al-Quran dengan begitu bersungguh-sungguh? Sahabat-sahabat saya pergi ke Palestin, tuan-tuan, berjumpa dengan pejuang-pejuang yang mempertahankan barisan benteng terakhir umat Islam ini di Al-Aqsa. Mereka dikenali sebagai mujahid-mujahid Izzuddin Al-Qassam. Ada di kalangan mereka cedera, tetapi ubat-ubatan tidak sampai. Apakah yang menyembuhkan mereka? Subhanallah, menitik air mata saya mendengarnya. Yang menyembuhkan mereka, yang menjadikan mereka tidak sakit dengan sakit yang ada, walaupun berdarah-darah, walaupun lukanya teruk. Apa yang mereka buat? Mereka membaca Al-Quran, kerana dalam Al-Quran itu adanya syifa, adanya penyembuh. Allahu Rabbi. Pejuang-pejuang Islam di Palestin setiap hari berhadapan dengan peluru dan bom. Apa yang selalu diungkapkan di bibir mereka? Apa yang selalu ada di tangan mereka? Di bibir mereka sentiasa dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran untuk menguatkan jiwa. Di tangan mereka sentiasa adanya mushaf-mushaf Al-Quran untuk menyemak kembali hafasan-hafasan mereka. Tapi kita bagaimana? Di tangan kita penuh dengan bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat di Facebook ataupun di WhatsApp. Jadi bagaimanakah tahap kita pada hari ini? Banyaknya dosa kita, sudah jauh dengan Al-Quranul Karim. Maka 10 malam terakhir ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita peluang yang sangat besar. Wa ma adraka ma lailatul qadr khairum min alf syahr. Dalam malam 10 malam terakhir ini ada satu janji Allah, iaitu datangnya Lailatul Qadar. Tolong kita sama-sama kita tingkatkan ibadah kita, dan kita mencari sebanyak mungkin peluang dan cara untuk menghapuskan dosa kita. Saya berjumpa dengan ramai tok guru, saya berjumpa dengan ramai teman-teman yang alim ulama. Saya tanya kepada mereka, bagaimana kalau saya ini berdosa? Saya pernah banyak dosa. Ibu-ibu, ayah-ayah, masa kita muda-muda dulu banyak dosa kita. Mungkin ada solat yang kita tertinggal, mungkin ada aurat yang kita terbuka,
Mungkin ada kata-kata kita yang telah kita mencederakan orang, ada mungkin harta yang tidak selayaknya kita ambil banyaknya dosa kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Orang-orang yang kufur kepada ayat kami, yang tak dengar perintah kami, yang buat dosa, yang buat maksiat, yang pernah langgar perintah kami, saufa nuslihim nara, akan kami rendam dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghaira, setiap kali kulit-kulit ini terbakar hangus dengan api neraka, baddalnahum juludan ghairaha, akan digantikan dengan kulit yang lain. Allah Ta'ala buat demikian kerana apa? Liyazuqul azab, untuk merasa kepedihan azab api neraka yang kita dustakan di muka bumi ini. Kalau saya tanyakan pada malam ini, siapa yang mahu masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti kita semua akan angkat tangan untuk bersama-sama masuk syurga Allah Taala. Betul ataupun tidak? Dan saya tanyakan juga, siapa yang tidak mahu masuk dalam neraka Allah? Pada malam ini kalau saya minta angkat tangan, saya percaya semua akan angkat tangan. Betul ataupun tidak? Tapi ingat, Allah Ta'ala sebut, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang buat amal walaupun sedikit akan diberikan pertimbangan yang baik. Orang yang buat jahat walaupun sedikit akan diberikan juga. Dan ingat ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa amma man khaffat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang ringan timbangannya, maka akan dimasukkan dalam api neraka Allah. Wa ma adraka ma hiya, apakah itu neraka Allah? Narun hamiyah, api yang menggelegak, yang pedih untuk kita. Siapakah orang-orang yang ringan amalannya? Orang-orang ini adalah orang yang banyak dosanya dan kurang untuk bertaubat. Maka saya sebut tadi, saya tanya kepada kawan-kawan saya, para alim ulama, apakah caranya? Apatah lagi di malam-malam terakhir ni amalan kita insya-Allah akan digandakan 1000 kali. Maka jawapan yang paling asas, yang paling senang untuk kita buat selain kita istighfar, selain kita bertaubat, selain kita berazam tidak lakukan lagi, adalah kita dengan secara sedekah. Sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sangat sahih, adalah seumpama api yang membakar kayu-kayu. Seperti mana bila mana dosa itu kita memberikan sedekah daripada harta yang kita ada, seluruh dosa-dosa kita akan dibakar seperti kayu-kayu api dibakar, akan hapus, hilang. Tidak mahukah kita melihat kantung pahala kita banyak dan kantung dosa kita kosong? Bukankah kita mahu melihat bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman ini, di mana di saat ini banyak umat Islam sedang leka, tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Taala dengan muka yang penuh dengan senyuman. Kerana apa? Kerana banyaknya pahala dan tidak ada je dosa kita. Maka pada malam ini, teman-teman, ibu-ibu, ayah-ayah dikasihi Allah Taala sekalian, satu saja cara nak tebus kembali dosa-dosa kita yang panjang, yang banyak ini. Al-Quran kita tidak baca, solat kita tidak baik, ahli keluarga kita tidak didik dengan baik, masyarakat kita teruk dan rosak, kita tidak peduli. Segeralah kembali kepada Allah, dan segeralah kita kembali kepada Islam, pada ajaran Al-Quran Al-Karim, dengan jalan sedekah. Carilah mana-mana pintu dan ruang untuk bersedekah. Dan sedekah yang paling baik adalah kita berikan segala yang kita sayang, harta yang kita sayang, ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingatkan teman-teman, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, tidak pernah seorang pun dalam sejarah dunia yang fakir miskin, yang jatuh miskin kerana sedekah. Tidak ada. Tidak pernah orang susah kerana bersedekah. Kerana sedekah ini Allah Ta'ala janjikan akan pulangkan dengan 700 kali ganda. Sudah banyak peristiwa-peristiwa orang yang memberikan sedikit pada jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala gantikan dengan banyak sehingga dia menyesal kerana beri sedikit. Alangkah baiknya kalau saya bagi lebih banyak dahulu. Tanyalah pada mana-mana orang-orang kaya yang berjaya di dunia ini, yang merupakan orang yang beriman,
tanyakan pada mereka apakah rahsia mereka, pasti kita akan berjumpa. Salah satu rahsianya adalah sedekah. Sedekah ini penghapus dosa, sedekah ini penambah rezeki. Dan juga kita mahukan diri kita di dalam bulan Ramadan ini kita menghayati pengertian sedekah ini, seperti mana kita berpuasa pada siang hari, kita nak menghayati betapa perit dan juga betapa keadaan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak kemampuan untuk makan. Sebulan di bulan Ramadan ini kita menghayati pada siang hari kita pun tidak makan seperti mana mereka yang selama ini tidak kemampuan untuk makan. Maka kita mahu tambahkan lagi penghayatan kita dalam bulan Ramadan ini, supaya bila kita keluar daripada bulan Madrasah Tarbiyah ini, la'allakum tattaqun, kita akan menjadi orang yang benar-benar takwa, dan kita akan selamat daripada azab api neraka, dan kita akan selamat daripada fitnah dajjal, dan kita tergolong dalam golongan-golongan yang beriman. Ibu-ibu ayah-ayah sekalian, kebetulan saya juga terlibat dengan satu NGO, Southeast Asia Regional Assembly of Muslim Youth. Dalam demo sebentar tadi di KL pun saya turut bersama dengan beberapa NGO yang lain untuk membela nasib umat Islam di seluruh dunia. Saya pernah juga pergi ke negara-negara Islam di Asia, di Kemboja, di Vietnam, di Filipina, di Myanmar, di Indonesia, di seluruh dunia, di seluruh Asia, bahkan dalam negara kita Malaysia sendiri. Subhanallah, begitu ramai umat Islam yang sangat memerlukan bantuan kita. Begitu juga dengan peristiwa yang berlaku di Palestin. Allahu Akbar. Adakah kita masih mampu untuk melihat saja dan mengutuk dalam mulut kita kata kejinya Zionis, hancur Zionis, tapi kita masih lagi tidak mahu memberikan kepada nikmat yang kita ada untuk dirasai oleh sahabat-sahabat kita di sana. Teman-teman yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, malam ini tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala amalan kita. Berikan apa yang kita ada kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jangan takut akan fakir dan miskin. Teman-teman, baru ini bila kita buat kempen untuk Palestin, sangat mengejutkan. Seorang wanita yang muda cuba masukkan duit dalam akaun tapi tidak mampu kerana ada permasalahan teknikal. Apa yang berlaku? Dia hantar sepucuk surat, dan dalam surat itu ditulis, saya tak mampu nak masukkan duit kerana ada masalah teknikal, dan saya ada terdengar bahawa harta yang paling baik untuk diberikan ialah harta yang paling saya sayang. Maka diberikan dalam sepucuk surat tersebut adalah gelang rantai yang dikatakannya dalam surat itu, inilah gelang rantai yang dibeli daripada bonus pertama gaji dia, yang dia sangat sayangkan gaji, diberikan bukan. Tidak ada penyesalan di hati wanita muda ini kerana dia yakin Allah Ta'ala tidak akan berlaku zalim kepada orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam memberikan bantuan ini. Maka pada malam ini insya-Allah, kalau tuan-tuan mahu membantu ramainya orang di luar sana, membantu perjuangan Islam, membantu saudara seumat Islam kita, berikanlah bantuan, hulurkanlah bantuan melalui NGO yang kami ada ini. Mudah-mudahan kita bukan sekadar mendengar pada malam ini, kita juga turut bertindak. Ada sahabat yang tidak mampu untuk berikan banyak, berikan sedikit. Tapi kalau saya punya petua, tuan-tuan, saya banyak kali dalam dompet saya tinggal RM1, tinggal RM5, tinggal RM10. Dan pada waktu itu apa yang kita kena buat adalah saya pelajar daripada tok guru saya berikan semuanya. Dan alhamdulillah, setakat ini Allah Ta'ala tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya. Pasti Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang lebih banyak daripada apa kita tinggal. Apa yang kita ada di dunia ini hanyalah sekadar pinjaman semata-mata. Maka dengan itu tuan-tuan, saya lancarkan kempen sedekah untuk gerak kerja Islam dan juga saudara-saudara umat Islam di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh mendapat keberkatan selain pada mendengar ini. Itu tindakan yang pertama. Tindakan yang kedua, saya mohon tuan-tuan untuk stop, berhentilah konsum menggunakan barang-barang yang menyumbang kepada Yahudi ini. Kalau boleh kita tunjukkan kesungguhan kita boykot McDonald buat permulaannya. Di Kuala Kangsar ni ada tak McDonald? Tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, jangan bagi biar. Sebab memang terbukti antara penyumbang terbesar kepada Zionis Israel adalah McDonald ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mohon sangat-sangat tolong tengok anak-anak kita. Cuba lihat siapa di kalangan mereka yang kalau kita meninggal nanti,
Kalau kita meninggal ni, malam ni kita meninggal, malam ini kalau Allah Ta'ala berikan nafas kita hingga malam ini sahaja, kalau kita mati, pagi esok kita celik sudah tidak ada dunia, siapa di kalangan anak kita yang akan menjadi imam solat kita? Siapa di kalangan anak kita yang akan memandikan kita? Siapa yang di kalangan anak kita akan mengkafankan kita? Adik-adik, teman-teman sebaya seusia saya, kalau ibu dan ayah kita meninggal, adakah kita sudah bersedia untuk memandi dan mengkafankan mereka? Kalau belum, sekarang masanya tolong tambah ilmu agama. Tolong teman-teman, kalau bulan Ramadan ni kita rajin ke masjid, teruskan. Jangan sampai bila kita selalu saja imam panggil untuk duduk belakang dia, semayang belakang dia, sampai kita degil sangat tak nak dengar, akhirnya sampai tiba masa kita pula berada di hadapan imam untuk disolatkan pula. Jangan sampai demikian. Kejarlah untuk solat berada di belakang imam sebelum tiba masa kita berada bersolat di hadapan imam pula, iaitu solat jenazah. Itu pesanan saya yang ketiga. Pesanan saya keempat, tolong kita tadabbur Al-Quran. Ambil Al-Quran, kalau tidak mampu untuk bawa Al-Quran yang dalam bentuk yang fizikal, dalam bentuk telefon, tolong download software Al-Quran. Cuba lihat maksud-maksud Al-Quran, ayat-ayat cerita Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa ramai orientalis, orang-orang yang bukan Islam yang kaji Al-Quran masuk Islam kerana kagum dengan maksud Al-Quran. Mengapa Ummah Al-Faruq, Ummah Al-Khattab masuk Islam? Kerana dia menghayati, memahami maksud surah Taha yang dibacakan oleh adiknya. Maka sudah tentulah kita ini umat Islam di Malaysia yang tidak faham dalam majoritinya bahasa Arab, tolong kita buka terjemahan, kita buka tafsir untuk kita memahami. Dan yang kelima, buat yang terakhirnya, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, tolong sangat-sangat saya nak pesan ini buat kali yang terakhir pada malam ini, insya-Allah sebagai penghujung tazkirah saya ini. Saya pesan sangat-sangat, puasa Syawal nanti ataupun sebelum Syawal inilah, 10 malam terakhir ni, tolong sangat-sangat, kita sangat mengharapkan selain pada sedekah duit ringgit tuan-tuan, kita sangat mengharapkan doa tuan-tuan. Tolong bangun malam. Bangun malam, kejarlah qadar, dan tolong cari masa kita berdoa. Sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, peristiwa yang berlaku di dalam negara kita ini sudah begitu banyak. Allah Ta'ala tunjuk satu demi satu. Tolong doa tuan-tuan, kesejahteraan kita. Saudara mara, sahabat-sahabat yang dalam pesawat MH17 kita, tolong doakan. Saya mohon sangat-sangat, doa inilah senjata kita yang terakhir. Tolong tuan-tuan, bangun malam, doakan untuk semua kesejahteraan ini. Jangan tinggalkan doa ini. Dan tolong doakan saya juga tuan-tuan, kita sama-sama istiqamah dalam Islam, insya-Allah. Mudah-mudahan tazkirah pada malam ini yang berbentuk pengisian dalam bentuk kesedaran membolehkan kita berfikir, ya. InsyaAllah di lain hari ada masa dan ketika kita boleh buat dalam keadaan motivasi santai yang lebih riang, insyaAllah. Tapi malam ini sengaja saya pilih dalam mood ini supaya kita boleh fikir dengan lebih serius, dengan lebih jelas bahawa kita ada di sini, ada tujuan yang besar kita kena buat. Boleh tuan-tuan, ya. InsyaAllah sekadar itulah tazkirah ringkas pada malam ini. Saya mohon maaf atas masa yang saya ambil. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkatan oleh Allah Ta'ala SWT. Sekian saja daripada saya. Sekarang yang baik itu datang pada Allah SWT. Segala yang buruk itu datang daripada diri saya, disandarkan atas kelemahan sebagai seorang makhluk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita, insyaAllah. Taqabbalallahu minna minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berserai, bolehkah kita sama-sama menarahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في علم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعف عند الحساب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Sesungguhnya engkau tahu bahawa hati ini telah bersatu, berhimpun dalam kekuatanmu. Kuatkanlah ikatannya, tabahkanlah hatinya. Ya Allah, engkaulah pendengar. Wahai Allah yang maha mendengar lagi maha mengasihani, wahai Tuhan yang lagi menyayangi lagi maha memahami, wahai Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana, Kau sangat mengetahui apa yang ada dalam hati dan kalbu ini. Ya Allah, Kau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul pada malam ini untuk bersatu dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini bersatu atas dasar keimanan kepadamu. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami pada malam ini. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampunkanlah kedua dosa seluruh umat Islam. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami tidak mampu. Ya Allah, kami tidak sanggup. Ya Allah, kami tidak larat. Ya Allah, untuk berhadapan dengan musuh-musuhmu yang begitu kuat. Ya Allah, kami lemah. Ya Allah, kami dihimpit, direnyuk daripada segenap penjuru. Ya Allah, kami diserang siang dan malam. Ya Allah, anak-anak kecil kami, saudara-saudara kami dibunuh setiap hari. Ya Allah, kami tidak mampu. Ya Allah, kami tidak mampu. Ya Allah, dari itu ya Allah, turunkanlah bantuanmu. Ya Allah, turunkanlah bantuanmu. Ya Allah, hantarkanlah para malaikatmu. Ya Allah, untuk membantu saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, sesungguhnya mereka telah diserang dengan begitu teruk. Ya Allah, oleh Yahudi Zionis Israel. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarlah rintihan kami ini. Kami yang berada di Kuala Kangsar ini, ya Allah, tidak mampu untuk melainkan dengan doa ini sahaja. Ya Allah, Kau dengarkanlah rintihan hati kami ini. Ya Allah, jangan Kau biarkan nasib kami ini walaupun sedetik pun jua tanpa bantuan dan juga pandangan daripada-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah musibah dan bencana daripada negara ini. Ya Allah, ya Allah, ya kami, adanya di kalangan kami ada yang sakit. Ya Allah, sembuhkanlah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang berhutang, maka bantulah untuk lunaskan hutang kami. Ya Allah, ada di kalangan kami yang menghadapi peperiksaan, luluskanlah dengan cemerlang. Ya Allah, ada di kalangan kami yang ada masalah rumah tangga, perbaikilah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Allah yang maha mendengar lagi maha mengasihani, temukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, seperti mana Engkau mengatakan Ramadan ini sebagai bulan yang panas, sebagai bulan yang untuk mencairkan hati-hati kami, maka cairkanlah sifat-sifat mazmumah dalam hati kami. Ya Allah, buanglah sifat sombong dalam jiwa kami, sifat ego dan takabur. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat iri hati, dengki dan juga pandang serong kepada orang lain. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang rajin bersedekah. Ya Allah, kayakanlah hati kami dan kayakanlah jiwa kami dengan iman-Mu. Ya Allah, cukupkanlah keperluan hidup kami ini dan jauhkanlah kami daripada ujian miskin. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada ujian harta benda yang banyak yang menyesatkan. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada anak-anak yang tidak mendengar percakapan dan juga taat perintah-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada penyakit yang tidak mampu kami pikul. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami yang maha mendengar lagi maha memahami, kabulkanlah permintaan kami ini. Ya Allah, ya Allah, kalau Kau mahu cabut nyawa kami, maka cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami beriman. Ya Allah, dan masukkanlah kami dalam syurga-Mu ini. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami tanpa bantuan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah ya Allah permohonan kami ini.
Sesungguhnya Engkau Tuhan lagi maha mendengar, lagi maha memahami. Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui isi hati kami. Ampunkanlah segala dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.